Terima kasih saudara pengacara majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Sabah maju jaya, dan salam Malaysia Madani. Yang saya hormati Tuan Pengarah Malaysian Palm Oil Board MPOB, Tuan Yaakob bin Ibrahim, Yang Berusaha Tuan Amir Hamzah bin Musa, Ketua Penuh Pengarah Bahagian Pembangunan Jabatan Alam Kita Negeri Sabah, Ketua Cawangan Sandakan Tuan Aliuddin, Ketua Cawangan Sipitang Beaufort Tuan Cikula Mengijal, pegawai-pegawai kanan Jabatan Alam Kita Negeri Sabah, juga Yang Berusaha Tuan Pengurusi Klub Jas Sabah Encik Muhammad Fauzi Mahmud, tuan-tuan, puan-puan, para peserta yang saya kasihi, pihak media, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul di Pacific Sutra Hotel di Kota Kinabalu pada hari ini bagi menjayakan seminar pemantapan industri sawit ke arah kelestarian alam sekitar untuk tahun 2023. Terima kasih diucapkan kepada semua peserta. Lebih kurang saya dipahamkan ada 180 peserta yang telah hadir, termasuk dengan pemamir keseluruhannya lebih kurang 200 peserta. Kita berikan tepukan tuan-tuan puan-puan. Tentu dengan kolaborasi. Ada yang daripada Tawau, daripada seluruh Sabah yang datang ke Kota Kinabalu pada pagi ini. Ini disebabkan komitmen dan juga keprihatinan dan tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan sebagai pemain industri untuk kita sama-sama bicara tentang status terkini sekiranya ada mengenai peraturan-peraturan ataupun arahan-arahan yang berkaitan dengan industri masing-masing. Saya dipahamkan juga pada kali ini bukan sahaja daripada pihak kilang-kilang kelapa sawit, tetapi ada sebahagian juga yang hadir daripada ladang sawit, pengurus-pengurus ladang sawit, dan juga penolong-penolong pengurus kilang kelapa sawit, selain daripada pihak perunding, konsultan, dan orang-orang yang berwibawa, competent person pun ada dalam dewan ini. Dan saya sangat menghargai kehadiran pihak MPOB, dan kita bertuah pada pagi ini dalam seminar kali ini kerana Tuan Pengarah MPOB sendiri akan berkongsi maklumat mengenai perkembangan terkini di bawah bidang kuasa MPOB untuk kita sama-sama dengar dan juga mengambil apa-apa keperluan yang ditetapkan oleh pihak MPOB. Jadi kita beri tepukan pada Tuan Yaakob. Terima kasih juga kepada pihak penganjur dan urus dia, yaitu Klub Kebajikan, Sukan dan Rekreasi
Jabatan Alam Kita Negeri Sabah ataupun Kelab Jas Sabah kerana telah menganjurkan seminar ini. Semoga penganjuran seminar pada kali ini dapat membuka ruang kepada pihak Jabatan Alam Kita Sabah dan pihak industri sawit ataupun kilang-kilang kelapa sawit di negeri Sabah untuk bersama-sama memantapkan lagi industri sawit ini dan seterusnya ke arah pematuhan terhadap Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Kita tidak pernah jemur, tuan-tuan dan puan. Kalau dapat, kita akan buat setiap tahun hingga 2021. Seperti mana yang kita harapkan, objektif utama seminar ini adalah untuk yang pertama memberikan kefahaman kepada pihak pengurusan kilang kelapa sawit berkenaan kawalan pencemaran efluen. Yang kedua, memberikan penerangan kepada peserta tentang keperluan pemasangan, yaitu air remote jalan sekeliling dalam kurungan udara bersih 2014. Yang ketiga, untuk memberikan penerangan kepada peserta berkenaan pengurusan sekali untuk memberikan kepahaman kepada pihak pengurusan kelapa sawit dan peserta seminar berhubung pematuhan kepada akta, peraturan dan syarat-syarat lesen yang ditetapkan oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia ataupun MPOB. Tuan-tuan dan puan-puan, objektif ini kita laungkan setiap tahun. Saya berterus terang di sini bahawasanya sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam proses pembaharuan lesen kali ini untuk sesi 2024 2025, betul kan? Jabatan Alam Kita terpaksa membuat penilaian berulang kali terhadap prestasi pematuhan kilang-kilang kelapa sawit, tuan-tuan dan puan-puan. Jabatan Alam Kita bukan untuk bertujuan menyusahkan ataupun melengah-lengahkan. Tetapi kita rasa heran, objektif yang saya sebutkan tadi setiap tahun kita sebutkan apabila bertemu dalam seminar ataupun dalam mana-mana platform di pejabat ataupun di lapangan, supaya pendapatan negeri meningkat, pada masa sama keuntungan ataupun laba tuan-tuan puan-puan terima. Dan kita harapkan pada masa sama pematuhan terhadap peraturan-peraturan yang telah kita persetujui bersama untuk dikuatkuasakan di negeri ini ataupun di Malaysia ini, kita patuhi. Bukan sahaja Jabatan Alam Kita, termasuk layanan agensi seperti DOSH, MPOB dan sebagainya. Alam Kita terpaksa mengambil tindakan-tindakan yang drastik, bukan untuk menunjukkan kuasa, tapi kita ingin supaya tuan-tuan dan puan-puan bersama-sama kita untuk memastikan peraturan-peraturan yang tersebut dipatuhi sebaiknya, sewajarnya, supaya kita dapat beroperasi dalam keadaan aman, tidak mencacat celah segmen alam kita, khususnya di kawasan-kawasan di mana penduduk masih mengharapkan penggunaan air untuk domestic use ataupun untuk kegunaan harian. Apabila pencemaran air berlaku di sungai-sungai, siapa yang rugi? Kita semua yang rugi, tuan-tuan dan puan-puan. So we have to spend a lot of money to improve the treatment system, for example. We have to upgrade the equipment, capabilities. Semuanya memerlukan duit. Semuanya memerlukan kos yang tinggi. Jadi sebab itulah tuan-tuan puan-puan, kenapa Jabatan Alam Kita menekankan environmental mainstreaming tools. Ada 7, ya. Salah satunya komitmen daripada pihak pengurusan tinggi, premis yang beroperasi dalam industri sawit, supaya komited memastikan bahawasanya kilang-kilang mereka seboleh-bolehnya mematuhi the basic requirement yang kita tetapkan. Jadi kalau yang basic pun tidak dapat dipatuhi, macam mana kita ingin teruskan operasi? Terpaksa tindakan-tindakan gantung lesen, notis arahan, komponen supaya kita laksanakan.
Jadi ini tuan-tuan puan-puan, please, untuk seterusnya, untuk sesi pelaksanaan seterusnya, tolong untuk kita sama-sama, tolong sama tolong, we have to help the people of Sabah. Kita kaya dengan biodiversity, kita kaya dengan package pelancongan, tapi kalau ini terjejas, pelancongan pun akan merudum dan tidak akan mendatangkan hasil kepada kerajaan negeri, dan alam kita juga kita akan terjejas. So yang rugi adalah KITA kita. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya mengimbau pada tahun 2020 hingga 2022 pada tahun tersebut, semua sektor terjejas dengan kehadiran pandemik COVID-19 dan tidak terkecuali industri sawit khususnya di negeri Sabah. Ada operasi kilang terpaksa dihentikan atau dihadkan bagi mengawal penularan, ada kaki tangan dijangkiti dan seterusnya. Ini pengalaman kita. Dan juga kita semoga dengan fasa pandemik endemik sekarang ini yang telah diumumkan kerajaan, industri sawit akan terus bangkit. Tapi bangkit dalam keadaan bukan sahaja melihat dari segi keuntungan, tetapi juga melihat dari segi keuntungan alam sekitar kita terjaga bersih dan tidak tercemar, tuan-tuan puan-puan. Sepatutnya yang kita lakukan sebagai pemain industri dalam bidang sawit. Tuan-tuan puan-puan, sedikit mengenai penguatkuasaan. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1924 adalah suatu akta bertujuan untuk mencegah, menghapus, mengawal pencemaran dan membaiki alam sekeliling. Pencemaran terhadap alam kita merupakan isu yang sering menjadi perhatian awam, dan kesalahan yang dilakukan di bawah akta ini adalah merupakan kesalahan yang serius. We are towards to have a very stringent act on environmental protections in the future, now ongoing. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya ingin memaklumkan lebih awal bahwasanya Akta Kualiti Alam Sekeliling 20XX sebenarnya telah pun diluluskan, tapi tertangguh disebabkan beberapa perkara. Maka ianya akan dikuatkuasakan selepas diluluskan oleh Parlimen, di mana akta ini saya berterus terang agak lebih ketat. Jadi kita bukan menghukum tuan-tuan puan-puan dari segi operasi, tetapi hanya untuk memohon kerjasama. Very small commitment from your side that we have to protect the environment. Kalau tidak, siapa lagi yang kita harapkan? Orang kampung tidak mempunyai capacity untuk melindungi alam kita sekiranya berlaku pencemaran di sungai-sungai ataupun di mana-mana tempat, termasuk udara. Jadi tuan-tuan puan, tidak dinafikan kilang kelapa sawit merupakan industri yang signifikan, yang ketara di negeri Sabah, yang banyak menyumbang kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri Sabah. This will be shared by our speaker from MPOB sekejap lagi, ya. Tetapi kilang kelapa sawit juga merupakan salah satu punca pencemaran yang perlu diberi perhatian serius. Terdapat 132 kilang kelapa sawit di negeri Sabah yang telah dilesenkan oleh Jabatan Alam kita negeri Sabah. Semua sedia maklum, semua kilang kelapa sawit perlu dilesenkan di bawah Section 18 dalam kurungan 1 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1924, dan tetaplah untuk mematuhi syarat-syarat lesen yang ditetapkan di bawah Section 16 dalam kurungan 1 Akas 1974. Seperti yang saya sebutkan awal tadi, untuk sesi yang akan datang, saya terpaksa menilai, Jabatan Alam kita terpaksa menilai beberapa ketidakpatuhan, sehingga dipatuhi, maka barulah tuan-tuan puan-puan boleh memiliki lesen yang dibaharui. Saya tahu ada beberapa kilang yang telah lama kita, contohnya dari segi pematuhan udara bersih, Peraturan Udara Bersih 2014. Kita telah berikan peluang sehingga beberapa siri grace periods pun
hingga saat ini masih belum dapat melaksanakan. So what? Apakah ini tuan-tuan perempuan? Apakah maksudnya ini? Mungkin akan ambil kira alasan kos. Tetapi bayangkan, daripada tahun 2014 hinggalah ke saat ini, tuan-tuan perempuan masih gagal ataupun melewati daripada apa-apa ketetapan yang telah ditetapkan oleh pihak ibu pejabat Jabatan Alat kita di Putrajaya untuk memastikan alat kawalan pencemaran dipasang. Jadi ada beberapa kilang yang saya telah kenal pasti. Jadi mohon, saya ingin supaya ada gancat bila boleh disiapkan. Dan lesen-lesen ini InsyaAllah kita akan bagi selepas saya melihat perancangan tersebut. This is the last one. Ladies and gentlemen, please. Dan juga dari segi pematuhan notis arahan, cawangan-cawangan adalah mengeluarkan notis arahan. Kita pantau, not simply masuk dalam file. Saya dan juga jawatan kuasa pantau, because this is our responsibility. Tanggung jawab kami. We cannot answer the audit team. Ini boleh ambil tindakan, kenapa ini tidak boleh? Sana boleh ambil tindakan, kenapa sini tidak boleh? Dan tuan-tuan perempuan, kami di Jabatan Alat kita, MPOB, DOSH, etc. So please, understanding, pemahaman, tolong sama tolong, ya, tuan-tuan perempuan. Jadi itu pun saya minta sekiranya ada maklumat tentang arahan tersebut, barulah kita pertimbang untuk pembaharuan lesen tersebut diserahkan. Okey? Adalah menjadi hasrat Jabatan Alam kita Sabah supaya semua kilang kelapa sawit khususnya di Sabah dapat memahami syarat-syarat lesen dengan baik, seterusnya mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat tersebut dengan berkesan. That's why we need the competent person. Kita perlu orang yang berwibawa di premis tuan-tuan perempuan. You just spend about 5,000 untuk purpose, untuk hantar khusus, dapat certification. Apa tujuannya? Bukan untuk senang lenang pergi kursus balik. Dia ada kerja. Dan bentuk manajemen perlu keluarkan direktif kepada orang yang berwibawa tersebut, competent person, supaya dapat membantu pengurusan dari segi bidang-bidang yang telah di-certify, buangan terjadwal, pig filter, and so forth. So dia ada purpose untuk orang yang berwibawa. Kita tidak lagi bergantung pada, minta maaf ya, dengan orang-orang yang mungkin kadang-kadang orang asing yang kita minta mereka kerjasama. Tolong pantau tu, pematuhan tu, performance monitoring, so forth. No anymore. Inilah tujuan kita supaya memudah cara semua pengurusan operasi kilang kelapa sawit, termasuk di ladang-ladang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin kongsi sedikit peraturan-peraturan baru kilang kelapa sawit. Pada masa ini pihak Jabatan Alam kita, ibu pejabat, sedang dalam proses memindah, seperti saya sebutkan tadi, AKAS 1974, termasuklah peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling, premis yang ditetapkan minyak kelapa sawit mentah 1977. Pihak industri khususnya perlu bersedia sekiranya akta dan peraturan yang baru ini digazetkan dan digunakan pakai di Malaysia. Sebagai makluman awal, pada 9 Jun 2023, JAS Ibu Pejabat telah mengeluarkan arahan baru bagi penambahbaikan syarat lesen kilang kelapa sawit. Antaranya adalah audit kilang kelapa sawit dikurangkan kepada sekali setahun, perlu membuat stack sampling seperti 2 tahun sebelum ini, walaupun ada air remote, tapi ada tambahan parameter. I think this will be shared by my officer semasa sesi pembentangan sebentar lagi. Ada penambahan parameter yaitu carbon monoxide, kuantiti efluent yang dilepaskan yang kilang kelapa sawit nyatakan dalam borang ES3 telah dimasukkan sebagai syarat
Mohon tuan-puan meneliti syarat-syarat lesen kilang kelapa sawit tahun 2023 yang diterima nanti. Sebagai penutup, tuan-tuan puan-puan, untuk makluman semua, seminar pada kali ini diadakan bersempena sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia. Sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia disambut pada 5 Jun setiap tahun dengan membawa tema yang tersendiri sebagaimana yang telah ditetapkan oleh United Nations Environment Programme (UNEP). Tema Hari Alam Sekitar Sedunia 2023 adalah Beat Plastic Pollution. Plastik, ya. Ada betul plastik. Ya. Hari Alam Sekitar Sedunia merupakan hari untuk semua orang, yaitu ia memberi peluang pada semua pihak untuk mengambil bahagian dalam tindakan sejagat bagi menggalakkan perlindungan terhadap iklim, menggunakan sumber dengan lestari, serta mengamalkan gaya hidup yang mesra alam. Adalah diharapkan seminar pemantapan industri sawit ke arah kelestarian alam kita pada tahun ini dapat berjalan dengan jayanya serta mencapai objektif. Ingin disarankan kepada semua peserta pematuhan terhadap Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 daripada semua kilang kelapa sawit adalah dituntut agar dapat menjadi contoh industri terbaik di Sabah dan di negara kita. Sabah adalah negeri yang mempunyai kilang sawit yang banyaknya, more than 120 plus. Ya. Tuan-tuan puan-puan, dengan itu, dengan rendah diri, saya sukacitanya merasmikan seminar pemantapan industri sawit ke arah kelestarian alam sekitar untuk tahun 2023 dengan resminya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Amirul bin Arifin.